A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Murid-murid yang disayangi lagi dikasihi serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih memberi kesihatan yang baik kepada kita semua. Hari ini murid-murid bersama lagi dengan Ustaz dalam PDPR Pendidikan Islam tahun 6 dalam bidang akidah siri yang kedua. InsyaAllah murid-murid kita akan sambung lagi pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama menadah tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipermudahkan segala proses pembelajaran kita pada hari ini. Jom murid-murid sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahkanlah ke atas kami khazanahmu. Wahai Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan segala proses pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, kita melihat objektif pembelajaran kita pada hari ini, yang mana objektif pembelajaran ini adalah sambungan daripada tajuk yang kita belajar sebelum ini, iaitu berkaitan dengan beriman dengan perkara-perkara sam'iyat. Okey, jadi objektif pembelajaran kita yang pertama pada hari ini ialah menjelaskan contoh tindakan yang membuktikan keimanan perkara sam'iyat. Yang kedua, menghuraikan kesan keimanan terhadap perkara-perkara sam'iyat dalam amalan harian kita. Jadi Ustaz harap kedua-dua objektif yang kita akan belajar pada hari ini, murid-murid dapat menguasai di akhir pembelajaran nanti. Baiklah murid-murid, seterusnya kita melihat contoh perkara sam'iyat yang keempat, iaitu sirat. Sirat ialah titian yang merentangi neraka Jahannam yang akan dilalui oleh semua manusia. Hanya orang yang beriman dan bertakwa sahaja akan berjaya melintasi titian ini dengan selamat untuk menuju ke syurga. Hadis Nabi menggambarkan kepantasan melintasinya bergantung pada amalan soleh semasa hidup di dunia ini. Ada yang melintasinya sepantas kilat dan ada juga yang tidak berjaya melintasinya lalu terjatuh ke dalam neraka. Mereka ialah orang-orang yang mengingkari perintah-perintah Allah. Baiklah murid-murid, sirat ialah titian yang merentangi neraka Jahannam, yang mana semua manusia akan melaluinya untuk menuju ke syurga Allah. Jadi kepantasan melalui titian sirat ini bergantung kepada amalan semasa dia hidup di atas dunia. Sekiranya mereka itu banyak amal soleh, maka kepantasannya dia sangat cepat. Tapi kalau sekiranya amalannya sedikit, mungkin kepantasannya sangat perlahan dan mungkin juga akan terjatuh ke dalam neraka. Baiklah murid-murid, kita melihat seterusnya, iaitu perkara sam'iyat yang kelima, syurga.
Tadi sirat yakni syurga. Syurga disediakan kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Keadaan syurga itu sangat indah, nyaman dan dipenuhi dengan kenikmatan. Terdapat taman-taman syurga yang indah dan mempesonakan dengan pancaran mata air dan sungai-sungai yang mengalir. Di dalam syurga ini, para penghuninya akan menikmati rehat dengan sepuas-puasnya sambil menikmati pemandangan yang sangat indah dan ditemani oleh bidadari-bidadari. Penghuninya dipakaikan pakaian yang cantik daripada sutera serta dihiasi perhiasan daripada emas dan mutiara. Mereka akan dijamukan dengan makanan dan minuman yang lazat serta mereka kekal di dalamnya. Ini murid-murid syurga. Syurga, bayangan syurga, yang mana syurga ini Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Terdapat banyak nikmat-nikmat yang Allah sediakan untuk penghuni-penghuni syurga. Baiklah murid-murid, kalau kita nak merasai nikmat-nikmat yang ada di dalam syurga, maka kita hendaklah melakukan amal soleh dengan sebanyak mungkin. Barulah kita dapat merasai nikmat tersebut. Baiklah, yang seterusnya, contoh perkara sam'iah yang keenam ialah neraka. Baiklah, neraka disediakan kepada mereka yang tidak mentaati perintah Allah. Keadaan neraka banyak digambarkan dalam Al-Quran dan hadis, seperti keadaannya yang sangat panas dengan api yang marak menyala. Hal ini menyebabkan penghuninya berasa amat terseksa dan terlalu dahaga. Selepas itu mereka diberikan minuman seperti tembaga cair yang sangat panas. Kepanasan air ini menyebabkan muka mereka hangus terbakar dan ususnya terpotong-potong. Jadi Allah menceritakan kepada kita tentang neraka, yang mana neraka ini disediakan kepada orang-orang yang tidak mentaati perintah Allah. Dan di dalam neraka juga Allah sediakan keperluan-keperluan bagi penghuni neraka, tapi dianya adalah perkara yang mengazabkan ataupun menyeksakan penghuni-penghuni tersebut. Sebagai contoh, dia memberikan minuman, tapi minuman itu ialah air cairan daripada tembaga, air tembaga lah. Tembaga dicairkan, dia jadi air, dibagi minum kepada penghuni-penghuni neraka yang sangat dahaga itu. Disebabkan itulah muka-muka mereka akan terbakar, hangus terbakar dengan kepanasan air tembaga tadi. Jadi kita semua seharusnya lah memang wajib mengelakkan diri kita agar tidak terjatuh atau termasuk ke dalam neraka Allah ini, kecuali mereka-mereka yang tidak mentaati perintah Allah, dan mereka akan kekal di dalam neraka Allah. Kecuali orang yang beriman, mereka akan diseksa sementara sahaja, selepas itu akan dikembalikan semula ke dalam syurga Allah. Baiklah murid-murid, seterusnya kita melihat kesan beriman dengan perkara sam'iyat. Okey, yang pertama, kesan yang pertama ialah menjadi manusia yang bertakwa, iaitu yang mana yakin dengan keadilan Allah dan kekuasaannya. Yang kedua, mengisafi azab di hari akhirat. Itu orang yang bertakwa. Okey, yang kedua, menjadikan ridha Allah sebagai matlamat hidup, iaitu menjadikan Al-Quran dan Al-Sunnah panduan hidup kita. Seterusnya, mengisi masa dengan perkara-perkara yang berfaedah.
Seterusnya, kesan yang ketiga, melahirkan masyarakat yang sukakan kebaikan dan menghindari kemungkaran, iaitu masyarakat yang tolong-menolong dalam perkara kebaikan dan bersama-sama mencegah kemungkaran. Yang keempat ialah mendorong seseorang melakukan kebaikan sebanyak mungkin, iaitu membantu mereka yang memerlukan bantuan, bersikap pemurah dan dermawan. Itu kesan yang keempat. Kesan yang kelima ialah mentaati perintah Allah dan menjauhi perbuatan dosa, iaitu istiqamah melakukan ibadat fardu dan sunat. Yang kedua, menghindari maksiat dan sifat-sifat yang keji. Baiklah murid-murid, itu adalah di antara kesan beriman dengan perkara sam'iyat. Jadi, kita semua kena mengamalkan ataupun dengan keyakinan dengan perkara-perkara sam'iyat ini. Baiklah, sebagai rumusan pembelajaran kita pada hari ini, iaitu kita wajib beriman dengan perkara sam'iyat dan membuktikan keimanan kepadanya, iaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan istiqamah melakukan ibadat fardu dan membanyakkan amalan sunat serta menjauhi segala larangan Allah. Baiklah murid-murid, Ustaz rasa sampai di sini dahulu perjumpaan kita untuk kali ini. Ustaz harap semoga apa yang kita belajar pada hari ini dapat dimanfaatkan dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Ustaz mohon maaf sekiranya terdapat kesalahan semasa Ustaz memberi penerangan tadi. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Lindung diri, lindung semua. Kita jumpa lagi.